Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa man walah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okay, baik. InsyaAllah kita sambung lagi kita punya analisis teks bagi subjek dirasah nafsiyah, yang mana kita buat analisis teks pada bab al-buyu' wa ghairuha minal muamalat, bab jual beli dan selain daripada jual beli dalam perkara muamalat. Kita sambung. Kalau tengok di sini kita pilih teks-teks yang terpilih muka surat 341. Surat 341 ada enggan yang bahagian bawah ni qala musannif berkenaan dengan riba. Iaitulah war riba fi dhahabi wal fiddati wal mat'umati wa la yajuzu bai'u dhahabi bil dhahabi wal fiddati bil fiddati illa mutamathilan naqdan. Dan dalam perkara riba, dan riba boleh berlaku pada transaksi yang melibatkan item ribawi, iaitulah emas, perak dan juga makanan. Tidak harus jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, melainkan dalam keadaan pertukaran itu sama. Sama kuantiti dia ataupun sama berat dia. Kalau emas kan berat 1 gram ditukar dengan 1 gram. Kalau perak 10 gram ditukar dengan 10 gram. Yang sama jenis ini mesti sama pada kuantiti ataupun beratnya itu naqdan, secara tunai. Boleh hutang dan tak boleh bertangguh. Ar-riba bil qasri dengan baris bawah ar-riba. Wahuwa, iaitulah riba itu fil lughah pada bahasa az-ziyadatu, maksudnya bertambah. Fi syar'i, menurut syarak, huwa ziyadatu fi dhahabi wal fiddati wa sairil mat'umati, iaitulah pertambahan yang berlaku pada emas, perak dan seluruh makanan. Qalahu, ini dikatakan oleh Ibn Rif'ah fil Kifayah, dalam kitab Kifayah, wa fihi nadhara, dan padanya adanya pandangan ataupun teori dia. Wa qala fil matlab, dan berkata dalam kitab matlab, huwa, iaitu riba adalah akhdhu malin makhsusin bi ghairi malin, dan mengambil harta yang khusus tanpa pertukaran harta. Pada perkara itu, pertukaran harta yang khusus tanpa pertukaran harta, nuzir aidan, adanya benda yang perlu kita perhatikan juga. Wahwa riba haramun bil kitabi wa sunnati wa ijma'il ummati. Haram berdasarkan kitab, sunnah dan juga ijma' ummah lah. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu akilar riba wa mukilahu wa syahidahu wa katibahu. Yang atas ni Al-Quran, Allah Ta'ala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Hadis ini pula bermaksud Allah melaknat pemakan riba atau orang yang wakil dalam urusan riba, orang yang memberikan saksi dalam urusan riba, dan orang yang mencatat dalam urusan transaksi riba tadi tu. Umar riba, kemudian riba, la yuhramu, tidak diharamkan, illa, kecuali diharamkan pada fi dhahabi wal fiddati wal mat'umat, pada emas, perak dan juga makanan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tabi'u dhahaba bil dhahabi wal wariqa bil wariqi wal burru bil burri wal sya'iru bil syairi wal tamru bil tamri wal milhu bil milhi illa sawa'an bisiwa'in, ainan bi ainin, yadan bi yadin, walakin bi'u dhahaba bil wariqi wal wariqa bil dhahabi wal burra bil syairi wal syaira bil burri wat tamra bil tamri bil malhi wal malhi bit tamri kaifa syi'tum faman zada aw istazada faqad arba.
Iaitulah hadis ini menerangkan tentang pertukaran yang melibatkan item ribawi, adanya emas, perak, gandum, gandum, barley, kurma, dan juga garam. Tak boleh kalau pertukaran tu sama jenis, contoh emas dengan emas, gandum dengan gandum, melainkan sawaan bisawain. Mesti dalam keadaan yang sama timbangan, sukatan, berat dia pada perkiraannya mestilah berlaku pada ainan bi'ainin, tak boleh dalam keadaan benda tak wujud ataupun tempahan, tak boleh yadan biadin. Keadaan berlaku dalam satu majlis terus, bukan berlaku secara on the spot lah ni, tak bertangguh. Akan tapi kalau Nabi kata juallah emas dengan perak, maksudnya yang berlainan jenis. Emas dengan perak, perak dengan emas, gandum dengan barley, barley dengan gandum, tamar dengan garam, garam dengan tamar, ikut suka kamu. Kalau siapa yang nak tambah atau diminta tambah, maka tambah. Kan sebab apa? Telah berlainan jenis. Rawahu Asy-Syafi'i. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Fadallal hadithu ala ma dzakarahu asy-syaikhu fi bai'idz dzahabi bil dzahabi wal fiddati bil fiddati man ishtarata min ashtarati at-tamathuli wal hululi wal qabdi fil majlis. Jadi hadis ini berdasarkan apa yang disebutkan oleh Syekh, ada jual beli emas dan emas, perak dengan perak, daripada benda yang disyaratkan mesti sama, mesti segera, mesti berlaku serahan barang itu dalam majlis. Kama tushtaratu hadhihi thalathatu, sebagaimana disyaratkan tiga ini, iaitulah apa? At-tamathu wal hulul al qabdu fi zahabi wal fiddati, pada perkara yang melibatkan emas dan perak. Wa kadzalika tushtaratu fil mutamathilati min al at'imah, begitu juga disyaratkan pada sama pada item yang melibatkan makanan. Fa ishtaratu fil bai'il qamhi bil qamhi wa nahwi at-tamathul. Sama juga ni macam gandum bijiran itulah. Apabila sama jenis mesti juga tamathul. Bagaimana tamathul dari sudut apa? Kalmuddi bil muddi. Kalau secupak mesti dengan secupak. Dia tak boleh lah. Yang lain sebab disamakan. Wal hululu, mesti dalam keadaan segera. Fala yajuzu ta'jilu, tak boleh dalam keadaan tangguh. Taqabudu fil majlis, dan mesti serah dalam majlis. Wallahu a'lam. Jadi itu yang berkaitan dengan yang kita bincangkan pada analisis teks yang ada menyentuh soal riba. Jadi sebagaimana yang kita tahu, kalau riba itu ada item dia, satu yang melibatkan emas dan perak, satu lagi pada makanan. Makanan itu adalah pada al-burru dan syairu, apa lagi? Al-milhu, at-tamru, termasuklah makanan lain jika dikiaskan pada faktor makanan. Kalau dijual beli secara sama jenis, mesti ada tiga syarat, iaitu at-tamathul, al-hululu wal qabdu. Sama ada sukatan atau timbangan pertukaran yang dilakukan itu segera, tak boleh bertangguh, dan juga mesti serahan barang berlaku dalam satu majlis. Tapi kalau berbeza dari sudut jenis dia, emas dengan perak dan lain-lain tadi itu, gandum dengan barley sebagainya, maka tak ada masalah untuk berlaku pertambahan. Cuma masih lagi perlu dalam keadaan hulul wal qabdu, keadaan tak boleh bertangguh, tapi dan juga tak boleh bertangguh dan juga mesti berlaku serahan dalam majlis. Cuma hanya dibolehkan untuk berlaku pertambahan sekiranya berlainan jenis. Allahu a'lam. Nanti insya-Allah kita akan pilih beberapa lagi contoh-contoh teks untuk kita buat analisis bacaan sebagai guide untuk akan terpilih nanti untuk dalam final test. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.